Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Jadi malam ni saya ambil kesempatan untuk saya berkongsikan tentang Afghanistan dan Taliban. Namun, ada namunnya. Kalau dalam kalangan para sahabat berharapkan sesuatu yang lebih advance, yang lebih tinggi, yang lebih bersifat bacaan terkini, saya kena minta maaf awal-awal, saya tak ada bacaan terkini, saya tak ada ulasan tentang isu-isu yang terbaru ini. Saya kena perjelaskan itu sebagai disclaimer awal. Saya tak ada penjelasan ataupun komen tentang what was happening recently. Okay. Saya tak berani komen lagi. Masih terlalu segar, masih hijau, masih baru untuk kita komen dan untuk kita menyatakan siapa yang benar, siapa yang salah. Untuk kita mengatakan Taliban itu ialah tentera Mahdi, ataupun untuk kita mengatakan Taliban itu adalah pengganas, untuk kita mengatakan apa sahaja sukar kerana isu itu masih baru. Saya terpanggil untuk buat live ini sebab saya terima banyak DM admin IG beritahu, bertanyakan tentang isu ini. Seboleh mungkin seperti selalunya saya tak berani komen, tetapi sekadar nak cerita di sudut sejarah tu boleh lah. Sebab tu saya letakkan tajuk kat situ, Afghanistan dan Taliban, sekadar wacana sejarah. Kita tak ceritakan secara detail. Mungkin ada orang lain yang lebih banyak baca dan perhati, yang lebih pandai nak baca game ni, mereka boleh cerita. Saya tak berani, saya terang saya bang. Apa yang sedang berlaku sekarang di kapal terbang apa semua tu, orang pakat berbusu-busu lari apa semua tu, saya tak berani kata sebab tak tahu, bukan kita baca banyak sangat pun. Cuma kalau nak cerita di sudut sejarah tu boleh lah. Okay. Tapi tentu kena clear lah, saya dah bagi disclaimer awal, saya bukan nak cerita pasal isu terkini, saya cuma nak cerita pasal sejarah. So nak cerita tentang Taliban, kita kena patah balik sejarah, kembali kepada era silam untuk mengenal tentang Afghanistan dahulu. Suka ataupun tidak, Afghanistan adalah sebuah negara yang free land, yang tidak pernah terjajah oleh mana-mana kuasa. Di sudut itu, bukan tak terjajah maksudnya, berapa banyak buah negara pernah cuba untuk menenggelamkan Afghanistan yang akhirnya mereka pulang sia-sia. Soviet Union pernah masuk, Rusia pernah masuk ke Afghanistan bermula tahun 79. 10 tahun selepas itu, tahun 89, mereka pulang sia-sia. 2 tahun mereka pulang, runtuh dan ranak Empire Soviet Union. Tak bertahan lagi USSR. Kerugian yang besar yang mereka tanggung di Afghanistan, yang akhirnya mereka pulang penat dan sia-sia sahaja. Amerika tak ambil pengajaran daripada Rusia. Amerika cuba masuk dalam tahun 2001. Dan Amerika menggandakan usaha 20 tahun kali ini. Kalau Soviet mencuba 10 tahun, Amerika mencubanya 20 tahun. Begitu juga gagal, mereka pulang sia-sia. Itu ialah tanah Afghanistan yang akan kita bincangkan pada malam ini. Jadi kalau kita nak kata tak unik lagi kisah Afghanistan ini, tak tahu saya nak kata lah. Berapa banyak empayar ataupun negara telah ranak bila masuk diratah oleh Amerika, oleh Rusia itu. Kita baca tentang Mesir, kita baca tentang Iraq, kita baca tentang Syria belum, Gaddafi, Libya, berapa banyak. Sebelumnya kita baca tentang Kosovo dan sebagainya. Tetapi Afghanistan ada kisah yang unik, yang mana dua buah negara besar ini, Rusia mencubanya 10 tahun, gagal dan pulang sia-sia. 89 mereka pulang, 91 musnah ataupun hancur Empire Soviet, yang akhirnya sekarang mereka berdiri hanya sebagai Rusia.
Amerika tak belajar sejarah. Amerika cuba masuk 2001. 2021 mereka bakal pulang penat, kosong, tak ada apa. Benarkah begitu? Kita akan bincangkan pada malam ini insya-Allah. Afghanistan ialah negara yang pertama mengiktiraf Soviet selepas revolusi Bolshevik. Itu sebagai fakta. Sebab hubungan, okey, saya nak patah balik awal, kita akan pergi kepada era awal. Jadi kita nak patah balik awal. Afghanistan dulunya sebuah negara monarki. Afghanistan dulunya sebuah negara monarki dan mereka rapat dengan kalau di sudut sejarah, dulu kan pemerintah Rusia Tsar Nicholas Kedua. Ingat tak yang saya cerita dalam beberapa siri sebelum ni? Ada hubungan yang rapat dengan monarki, monarch Afghanistan. Dan benda tu bawa sampai era Raja Zahir. Masa tu di Afghanistan yang menjadi rajanya adalah Raja Zahir. Kemudian pada tahun 1973 berlaku penggulingan Raja Zahir. Maknanya monarki was overthrown. Macam tu bahasa Inggeris dia. Monarki telah dihapuskan pada bulan 7 tahun 1973. Siapa yang menjatuhkan Raja Zahir? Tak lain dan tak bukan, nama dia Muhammad Daud Khan. Muhammad Daud Khan ini, macam mana dia begitu mudah untuk dia tak mudah sangat pun, tapi dia berjaya menjatuhkan monarki di Afghanistan sebab dia berjaya membawa isu-isu rakyat. Dia mengatakan raja begitu jauh dengan rakyat, raja cuma kira kekayaan, berlaku banyak korupsi, kerabat-kerabat dia raja ni juga kaya raya, rakyat Afghanistan teruk. Isu-isu yang dia bawa. Tetapi perlu diingat, Muhammad Daud Khan ini dia adalah sepupu kepada Raja Zahir. So dia juga kerabat dia raja. Okay? Dia bangkit di dalam revolusi tahun 73. So untuk menjatuhkan monarki. Ini memang berlaku di dalam sejarah Asia Tengah, bahkan Timur Tengah, Asia Barat lah maksud saya. Saya bagi contoh bagaimana mereka menggulingkan raja-raja, contoh macam di Iraq pun habis monarki dia. Di Mesir habis monarki dia. Yang tinggal monarki sekarang di mana? Saudi ya. Baik. Maka tuan-tuan, kita baca tentang Mesir, tentang Khedive Taufik, tentang Raja Faisal di Iraq, semua tu kita, Raja Farouk kan. Jadi depa digulingkan. Okey. Poin saya, Saudi sekarang masih bertahan. Maka Muhammad Daud Khan dia menggulingkan Raja Zahir pada tahun 1973. Okey, bulan 7. Tuan-tuan clear tak kat tu? Baik. Lepas tu dia pun mengasaskan kerajaan demokrasi. Republik lah. Tanpa raja. So, dia lah pada tahun 73, dia kempen. Okay. Yes, Jordan masih monarki. Okay. Dia kempen pasal hak kebebasan. Kemudian, setiap orang ada hak asasi dia sendiri. Apa semua ni lah pakat duk kempen. Bagus. Tetapi di satu sudut ada kebebasan yang dianjurkan itu memakan diri dia. Sebab bila dia buka sebuah negara demokrasi, semua orang ada hak bersuara, semua orang ada kebebasan masing-masing, maka tertubuhlah Parti Demokrasi Rakyat. Parti Demokrasi Rakyat Afghanistan. Dia bukan PKR, dia PDR. Parti Demokrasi Rakyat Afghanistan. Masa tu dia punya setiausaha agung dia Muhammad Taraki. Okey. Saya nak pergi kat situ. Maka bila Muhammad Daud Khan perintah. Okay, perintah. Lepas tu bila kebebasan pun ada, orang pakat menyuarakan hak asasi manusia apa semua ni. Makin ramai orang voice out. Betul, biasalah ada pro and con. Macam Dr. Mahathir sebut. Demokrasi ada pro and con. It is you have to take some limitation in order to make democracy works. Itu kata Dr. Mahathir kan. So, bila benda tu dibuka seluah-luahnya, maka ada ruang untuk orang mengkritik, ada ruang untuk orang membina pertubuhan dan parti. Akhirnya pada tahun 78, bangkitlah PDR ini. Parti Demokrasi Rakyat Afghanistan. Untuk menjatuhkan Muhammad Daud Khan. Tahun bila? 78, ingat. Tadi 73. Ini 78. Maka tahun 78, Parti Demokratik Rakyat Afghanistan menggulingkan pemerintahan Daud Khan. Parti Demokratik Rakyat Afghanistan ni, mereka ni ialah parti yang dia punya dasar dia macam komunis. Dia macam PKM. So dia parti komunis senang abang, tapi bukanlah parti komunis sangat, tetapi dia mesra komunis. Parti Demokratik Rakyat Afghanistan. So dia mesra komunis. Jadi bila dia mesra komunis, bermaksud dia mesra dengan
negara yang mengamalkan komunis masa tu. Siapa? Soviet. Jadi, Parti Demokratik Rakyat Afghanistan naik tahun 78 dan mereka ini mesra komunis. Maka mereka membina hubungan dengan Soviet. Takat tu okey. Bila mereka naik, mereka menjatuhkan hukuman mati kepada Muhammad Daud Khan. Okay. Muhammad Daud Khan dihukum dengan hukuman mati dalam tahun 78. Tu mereka gamak buat. Malaysia, kita walaupun kita berbeza politik, bergaduh, bertekuk semua, tak nak sampailah bila orang tu naik, dia akan hukum musuh politik dengan hukuman mati. Paling kuat kena penjara dan sebagainya. Tetapi berbeza dengan di Afghanistan. Okey. Maka tahun 78 Muhammad Daud Khan dihukum mati. Okey. So Parti Demokratik Rakyat Afghanistan naik. Yang jadi setiausaha agung dia masa tu ialah apa? Yang macam DAP Guang Eng lah. Setiausaha agung Parti Demokratik Rakyat Afghanistan masa tu ialah nama dia Muhammad Taraki. Muhammad Taraki ni jadi dilantik sebagai presiden. Muhammad Taraki jadi Presiden Dewan Revolusi Republik Demokratik Afghanistan. Ini istilah-istilah yang tuan-tuan kena ingat. Tahun bila? 78. Okey. Okey, tuan-tuan masih follow dengan saya nah. Tahun 78 setelah PDR ni menang, menggulingkan Daud Khan, mereka menjatuhkan hukuman mati kepada Daud Khan, mereka membentuk Dewan Revolusi Demokratik Republik Afghanistan. Yang jadi presiden dia masa tu ialah setiausaha agung parti itu, iaitu Muhammad Taraki. Tuan-tuan kena dengar nama ni. Kena ingat nama ni. So Muhammad Taraki pun naik jadi presiden. Dan Muhammad Taraki ni dia lantik satu orang yang dia percaya, iaitu Hafizullah Amin. Ingat nama ni. Saya bagi ringkaslah macam ni. Kalaulah Muhammad Taraki itu ialah Anwar Ibrahim, Hafizullah Amin ini ialah Azmin Ali. Ni saya nak bagi cara mudah bagi tuan-tuan faham. Muhammad Taraki itu adalah Anwar Ibrahim, maka Hafizullah Amin itu ialah Azmin Ali, orang kepercayaannya yang menjadi wakil kepada dia untuk berucap, okey, untuk pi keluar negara, untuk mengadakan hubungan dan sebagainya. Okey, clear. Maka depa pun perintahlah bermula tahun 78. Depa mula merintah. Jadi depa mesra dengan Soviet. Kan depa ni dasar mereka ialah komunis. Maka Soviet pun masuk dengan dasar, bukan masuk sebagai menyerang. Okey, Soviet bukan masuk menyerang nah. Ini tahun 78. Tuan-tuan kena faham, Soviet tak masuk lagi sebagai nak menyerang, bukan. Dia Soviet cuma pam duit, cuma bantu di sudut politik, cuma hantar segala makalah-makalah politik. Mesra. Ibarat macam Korea Utara dengan negara komunis. Korea Utara, China, Vietnam masa tu. Dia macam tu, negara-negara komunis dia ada blok depa. Okey. Maka tuan-tuan, mesra. Bila mesra, geng-geng mujahidin ni nak main ni. Geng-geng mujahidin tak boleh duduk. Geng-geng mujahidin ni terdiri daripada banyak suku-suku di Afghanistan. Suku terbesar mereka ialah Pashto. Suku Pashto ni tak silap saya dia up to 45% orang di Afghanistan. Bahkan Pashto ni bukan saja ada di Afghanistan, mereka juga ada di Pakistan. Bahkan ada dalam kalangan mereka yang duduk di Malaysia dah pun Pashto ni. Okey, Rusia komunis. Okey. Maka bila orang tu pro komunis, tentulah geng-geng agama ni tak berkenan. Bila geng-geng agama ni tak berkenan, maka mujahidin mula nak bangkit. Masa ni lah Azmin Ali tadi ni dia pandai, dia main bos dia. Tu saya pakai istilah itu. Masa ni Hafizullah Amin ni sebenarnya dia pun ada cita-cita nak jadi presiden. Okay, tetapi dia fikir macam mana aku nak naik, aku nak overtake aku punya Muhammad Taraki, bos aku ni. Maka dia fikir bila mana ada dah orang yang duk lawan, yang duk bangkit, geng-geng mujahidin duk bangkit, maka Hafizullah Amin dia U-turn, dia pi pakat dengan geng mujahidin. Geng mujahidin masa tu terdiri daripada kelompok-kelompok tu lah. Dia ada banyak suku tuan-tuan. Saya tak hafal semua, yang saya ingat Pashto lah. Lepas tu ada lah Tajir ke apa semua tu. Okay, ada orang yang macam tu. So Hafizullah Amin ni dia pi join dengan mujahidin, maka dia tawarkan. Padahal Hafizullah Amin ni sebenarnya dia blok siapa? Dia geng Parti Demokratik Rakyat ni sebenarnya. Dia wakil Parti Demokratik Rakyat. Dia adalah orang kepercayaan Muhammad Taraki. Tetapi disebabkan dia fikir
kalau orang Mujahidin banyak bangkit lawan, so aku boleh masuk geng Mujahidin, so kita cucuk bagi Muhammad Taroki jatuh, aku akan naik. So itu yang Hafizullah Amin fikir. Maka dia pun masuk dengan geng-geng Mujahidin. Geng-geng Mujahidin itu masa tu terdiri daripada orang-orang agama dan orang-orang para ketua-ketua suku. Okey. Masa tu. Okay, tak main contoh Taliban lagi ni. Taliban, mereka tu duduk dalam tu dah. Tapi bukan dijenamakan as Taliban lagi. Belum lagi. Okey. Maka, mereka pun membantu. Maka, mereka fikir, macam mana kita nak lawan dengan Muhammad Taroki? Sebab di belakang dia ada Soviet. Macam mana kita nak gulingkan dia? Kita ni semua tok-tok guru, ketua-ketua kampung, ketua-ketua suku, orang agama. Maka macam mana kita nak buat? Di sinilah Hafizullah Amin kata, don't worry. Aku ada kabel, aku ada connection. Aku kan dulu kan Muhammad Taroki letak aku jadi wakil, pergi berucap sini, sembang sana, sembang sini. Aku ada connection politik. So jangan takut. Kita pakat ramai, kita buat kita punya perikatan kita. Aku nanti kontak Abang Besar Mai. Siapa yang dia kontak? Dia kontak Amerika Syarikat. Ini yang berlaku dalam tahun 78. 78 berbangkit. Gerakan mereka tu setahun, 79 lah senang abang. Dia kata kepada geng-geng Mujahidin, jangan takut, aku ni saya cerita laras paling mudah. Dalam video ni, orang yang ada PhD, orang yang ada PMR, orang yang ada UPSR pun boleh faham. Saya cuba gunakan bahasa paling mudah. So, minta maaf lah, jangan expect saya nak cerita terlalu tinggi sangat. Sebab saya nak bagi orang faham one layer saja cukup. Kita jangan pergi terlalu tinggi kita punya perbahasan. Saya nak pergi simple as orang boleh faham apa itu Afghanistan, apa isu dia, apa Taliban, selesai. Itu sahaja. So, adik-adik yang tingkatan 1 pun boleh faham cerita ni. Pasal tu saya gunakan laras yang paling mudah dan rendah. Okey, setuju kan? Angguk kepala. Okey, angguk. Maka tuan-tuan, Hafizullah Amin kata kepada geng-geng ketua-ketua Mujahidin ni, jangan takut, aku ada abang besar di belakang. Aku ada connection. Siapa? Kita cari musuh Rusia. Kita ada Amerika Syarikat. Maka pada tahun 1979, awal tahun, Hafizullah Amin kontak dengan Amerika Syarikat. Maka Amerika macam orang mengantuk di sorongkan bantal. Sebab Amerika paling takut pengaruh komunis melebar dekat kawasan Asia Timur. Dia takut. Ataupun blok timur. Dia sangat takut. Okay, sebab Amerika ada conquer blok barat. Jadi dia takut kalau pengaruh komunis itu melebar lebih jauh, maka Amerika kata cantik hamai kat aku. Betul, orang yang betul. Maka masa tu Presiden Amerika tu, tak ingat 79 siapa? Jimmy Carter. Maka Jimmy Carter telah mengeluarkan surat ataupun mengeluarkan arahan kepada CIA agar turun ke Afghanistan, berjumpa dengan ketua-ketua Mujahidin. Kita plan on something, how kita nak solve this issue, how kita nak jatuhkan Muhammad Taroki. Ini awal tahun 79. Amerika hantar CIA turun Afghanistan. Tuan-tuan ingat tak dulu masa awal-awal isu Osama bin Laden, orang kata Osama tu adalah CIA. Tuan-tuan ingat tak? Okey, saya nak pergi kepada yang tu. Mengapa ada ura-ura orang mengatakan Osama itu adalah CIA? Ni Jeff Osama pun tidak silap. Jeff Osama bukan CIA. Jeff Osama Mossad. Israel tu ni. Okay, tuan-tuan ingat tak? Siapa yang bayar saya, dia ingat. Yang dulu orang kata Osama ni sebenarnya CIA. Kenapa ada keluar ura-ura cerita macam tu? Kenapa ada cerita macam tu? Sebab isu ni lah. Isu ni. Isu dia CIA memang turun ke Afghanistan berpakat dengan para mujahidin. Main mana Osama? Osama kan orang Saudi. Osama orang Saudi, tuan-tuan. Main mana ada kena-mengena Osama dalam hal ini? Baik. Amerika buat pakatan dengan 3 negara Arab dalam membentuk ataupun memberi latihan dan memberi senjata dan memberi satu orang kata macam plan macam mana kita nak jatuhkan rejim Muhammad Taroki ni. 3 negara Arab yang terlibat ialah yang pertama UAE, okey, Emirat. Yang kedua adalah Pakistan. Yang ketiga adalah Saudi. Okey. Yang ketiga adalah Saudi. Dan Saudi main funder lah selepas Amerika. Amerika di CIA, tetapi antara yang paling kuat Amerika, Saudi. Sebab tu 3 negara ini antara yang awal mengiktiraf pemerintahan Taliban pada tahun 1996. Okey, tak apa, kita jangan langkau timeline. Tapi saya nak bagi tahu apa nama ni, Saudi, Pakistan, Emirat, UAE. So 3 ini bergabung dengan CIA, apa nama ni, membantu geng mujahidin. Okey, saya fikir dari situlah, dari sejarah itulah mereka mengatakan yang Osama ini, Osama datang daripada situ. Saya tak kata itu fakta. Saya mengatakan saya yakin
Kerana sejarah inilah menyebabkan orang mengatakan Osama adalah one of CIA yang terdidik di situ. Boleh jadi ya, boleh jadi tidak. Okey. Osama anak jutawan besar Saudi. Dia jutawan Arab. Tuan-tuan pi umrah, Bin Laden. Tapi saya tak tahulah dia kena tak ada kena-mena. Tapi saya rasa ada kena-mena kan. Yalah, orang akan berbahas apa sahaja. Ada orang memberi teori mengatakan Osama tu tak wujud. Osama tu sebenarnya Obama. Tak apalah. Yang saya tahu, Jeff Osama wujud. Sila tapi saya nak beritahu, kenapa teori itu terbit yang mengatakan Osama adalah bekas CIA. Saya yakin teori itu wujud punca mai daripada cerita sejarah inilah. Sejarah ini benar. Iaitu gabungan pakatan antara mujahidin di wilayah Afghanistan, geng-geng Pashtun and all those suku tribes ini, yang orang agama ini, bukan orang agama sangat, orang kampung lah, yang mesra agama, yang dibantu oleh Saudi, UAE dan Pakistan, dan juga CIA. Okey. Dan kebanyakan yang train di sudut agama, yang hantar ke sekolah-sekolah yang memasukkan ideologi. Masa inilah Saudi memasukkan ideologi mereka. Orang mungkin tak selesa, tetapi faktanya saya berani sebut, geng-geng mujahidin ini mereka banyak tertanam oleh ideologi Wahabi. Saya tak kata mereka Wahabi, tetapi ideologi yang keras yang ada pada Wahabi itu tertanam pasak di dalam geng-geng mujahidin ni. Bukan semua, saya akan pergi detail. Sebab itu tuan-tuan akan tengok peringkat awal pemerintahan Taliban nanti, mereka sangat keras. Sebab mereka didoktrinkan dengan doktrin yang dibawa oleh kelompok konservatif agama daripada Saudi. Ini yang saya nampak lah. Saya bukan kata mereka Wahabi, tetapi doktrin ideologi Wahabi daripada Saudi itu masuk ke masa pertemuan tahun 79 itu. Sebab itu kalau orang jangan pelik, kenapa Taliban ni terlalu keras sampai tahap perempuan kena pakai tutup semua, perempuan umur 10 tahun tak boleh pergi sekolah lagi, lelaki wajib ada janggut, muzik tak ada, sangat keras. So kita kena faham doktrin yang masuk itu daripada doktrin kelompok konservatif Saudi. Lagi orang yang pro sunnah marah saya pula. Tak apa, kalau bukan Wahabi jangan marah. Okey. Jadi kelompok keras ini. So sebab itu mereka jadi keras. Okey. So this time around lah yang Saudi nak ambil kesempatan pun. Okey. Saudi okey. Tapi mungkin di sudut pandang Saudi dia betul lah. Okey. Mungkin di sudut pandang Saudi dia betul. So alang-alang kita ada kerjasama senjata, kerjasama semua ni, kita masukkan benda-benda agama. Tetapi malangnya yang masuk itu adalah masuk silibus konservatif Saudi, yang saya boleh simpulkan sebagai Wahabi ini, gerakan ini. Yang memang gerakan yang sangat strict dan konservatif lah. Okey. Ekstrim lah senang abang. Bukanlah Wahabi. Tapi saya nak kata, bila masuk kelompok konservatif Saudi ni, Wahabi lah siapa lagi. Okey. Wahabism ni. Okay? Bukan Wahabi dalam erti kata yang orang duk label orang hari ni. Ustaz tu Wahabi, ustaz ni Wahabi. Bukan yang tu. Itu label yang memerlukan pembuktian dan dalil dan hujah. Ni maksudnya Wahabi gerakan yang memang ganah ni. Okay? Saya tak mau bergaduh dalam ni lagi. Macam ni. Sebab tu saya kata kena faham, kena bezakan. Bukan cerita Salafi ni bang. Ni cerita Wahabi gerakan yang sistem fikir Wahabi ni. Kita jangan terpengaruh dengan tapi Salafi bukan cerita Salafi. Saya faham di negara Arab banyak parti Salafi semua tu, tapi saya nak pergi straight on the dot to Wahabi, just Wahabi only. Tak mau kita Salafi, bukan. Salafi is another things. Okey, macam tu. Tuan faham tak maksud saya? Okey, jangan kita menyalahkan Salafi, bukan. Ideologi Wahabi itu. Tuan-tuan kena cari buku tentang Wahabism yang bukan on perspektif agama ni. Tuan-tuan kena baca buku-buku orang putih yang bagaimana orang putih melabel Wahabi daripada sudut pandang mereka. Satu kelompok ideologi yang keras. Okay, jadi saya rasa orang faham kot maksudnya. Okay. Jadi dalam ni ada orang yang Salafi, saya faham, ada orang yang kata pro sunnah semua tu. Jangan terguris hati. Bukan saya maksudkan yang Wahabi yang gaduh di Malaysia ni. Ini gerakan yang ada ideologi Wahabi yang ekstrim, yang menurut sudut pandang barat tu. Okay. Kalau ikut Deoban pun dia salaf juga. Okay. Faham lah? Saya takut nak main kat sini lagi orang akan bergaduh. Tapi saya harap tuan-tuan faham. Saya nak tuan-tuan faham macam tu. Jangan faham yang kita duk bergaduh Wahabi di Malaysia ni. Bukan cerita kunut tak kunut tu. Bukan cerita yang tu.
Okay? Sebab tu Wahabi ni kena perbincangan yang luas lagi. So berpakatlah mereka. So Jimmy Carter dah sign satu surat tahun 79, CIA turun. Bila CIA turun, Amerika sudah turun bang. Okay? Mujahidin dapat senjata semua. Amerika membekalkan senjata kepada para mujahidin. Tuan-tuan, saya nak bagi faham dalam ni ada adik kata satu, kata dua. Macam Amerika bekalkan senjata kepada PKM ataupun MPAJA. Okay? Macam itulah Amerika membekalkan senjata kepada mujahidin. Macam tu. Sebenarnya tuan-tuan, ini cerita perang dingin tuan-tuan. Pada perang Vietnam, Amerika kena dengan Vietnam. Siapa di belakang Vietnam? Rusia. So Amerika nak buat benda yang sama, nak balas dendam balik. Cuma bezanya stadium hari tu di Vietnam, stadium kali ni di Afghanistan. Kalau di Vietnam, Amerika lawan Vietnam, Amerika kena. Sebab di belakang Vietnam ada Rusia membekalkan senjata. Kali ni di Afghanistan, bila nak tiupkan semangat rakyat Afghanistan bangkit lawan Rusia, Amerika turun membekalkan senjata di belakang. Sengap-sengap. Kena faham lah. So Amerika ada di belakang mujahidin, CIA, di belakang juga ada Saudi, ada Pakistan dan UAE. Sekali lagi saya nak bagi analogi yang mudah. Nak bagi tuan-tuan faham, bagi adik-adik dalam ni kita satu, kita dua faham. So tahun 79, seperti mana Amerika dah masuk, apa lagi yang berlaku? Taroki telah dibunuh. Okey, bila Taroki dah dibunuh, Parti Demokratik Rakyat Afghanistan ini takkan duduk diam. Dia punya pengurusi, dia punya Abang Non kena bunuh kan? Sebab Hafizullah Amin ni khianat. Tu aku tak ingat orang politik marah. Saya minta maaf penyokong PKR, penyokong UMNO, penyokong PAS, penyokong Amanah. Saya tak bermaksud demikian. Cuma saya nak bagi mudah faham je. Sebab orang Malaysia faham dengan politik senang. Okay? Jadi saya bagi bahasa mudah. Minta maaf orang bersatu, orang PKR, orang siapa-siapa. Saya tak memaksudkan demikian. Saya saja nak bagi analogi mudah je bagi tuan-tuan faham. Okay. Jadi Muhammad Taroki ni kena bunuh selepas CIA masuk. Jadi geng-geng parti PDR ataupun dalam istilah kita kata PKR ni, dia mesti marah sebab dia punya Abang Non kena. Siapa yang kena ni? Hafizullah Amin, si Azmin Ali ni. Macam tu. Saya nak bagi tuan-tuan faham macam tu. Orang jangan provok politik lah. Saya cuma nak bagi contoh, nak bagi nampak faham ya. Okey, saya tak berhasrat nak merendahkan mana-mana parti politik. Tambah-tambah dalam musim sekarang ni, tak tahu siapa PM ni. Jangan. Kita jangan komen politik. Jadi bila kena bunuh, takkan parti nak duduk diam. Maka pakat bangkitlah Parti Demokratik Rakyat Afghanistan ini, apalagi telefon Rusia bang. Dia telefon Rusia, telefon tu. Nak habis ni sikit lah. Okey. Maka bila depa dah call Rusia pun turun lah. Rusia turun tahun 79. Apa Rusia buat? Benda pertama Rusia buat, tuan-tuan boleh cari di internet, tuan-tuan boleh cari bahan-bahan bacaan, iaitu Storm Operation 3333. Operasi Badai 333 itu yang Rusia buat. Rusia turun tahun 79 buat dengan operasi Badai ataupun Storm Operation 333. Turun nak tangkap siapa? Nak tangkap Hafizullah Amin. Okey, nak tangkap Hafizullah Amin, tangkap si Azmin Ali ni lah. Maaflah orang PKR, tapi nak tangkap Hafizullah Amin. Sebab apa nak tangkap? Sebab dialah yang, sebab tu ni orang kata kenapa nak tangkap dia? Bukankah dia ini geng demokratik kan? Sebab tu saya nak bagi tuan-tuan faham. Sebab apa tangkap dia? Sebab dia yang U-turn pergi masuk geng Mujahidin. Sebab tu geng-geng parti ni memang bengkak lah kat dia. Kan? Jadi orang target dia dulu. Orang tak target Mujahidin ni. Tuan-tuan faham? Itu bahaya jadi orang lompat parti ni. Jadi dia kena. Dalam Operation Storm 333, Rusia turun. Soviet lah masa ni. Soviet turun, memang dia kena. Dan dia mati lah. Dia mati. So Rusia pun masuk memerintah Afghanistan. Bukanlah merintah. So dia di belakang Afghanistan. Dia cuba nak melenyapkan pengaruh Mujahidin tapi tak mampu. Sebab tu saya kata orang Afghanistan ni dahsyat. Tambah-tambah orang Pashto ni kan, depa sangat dahsyat lah. Jiwa berjuang daripada sangat hebat. So Rusia tak berjaya nak hapuskan depa. Depa sentiasa duk ada. Memanglah di belakang mereka ada Amerika Syarikat. Itu pastinya. Tapi nak abang kata mereka sendiri berjuang. Saya pernah terbaca buku, lama dah dulu saya baca. Amerika sendiri terkejut. Sebab bila mana
Amerika bagi senjata tu, tak dah nak train detail lagi, mereka dah cekap dah guna geng mujahidin ni. Sedangkan tentera-tentera Amerika ni berapa lama kursus nak kena bagi cekap. Boleh kat orang mujahidin ni. Hang bagi senjata mai kan nak guna. Boleh tembak elok. Tak payah nak kursus-kursus lah. Tu orang mujahidin Afghanistan. Okey, Amerika cuma pump senjata je. Tak perlu nak kursus teruk-teruk. Amerika sendiri terkejut. Cekap dia ni no. Mungkin depa duk main PUBG muda-muda juga kot. Maka Rusia pun masuk dan di belakang ada kabinet. Afghanistan still ada kabinet dia, still ada pemerintah dia, tetapi Rusia ada di belakang sambil Rusia usaha nak lenyapkan nak lenyapkan mujahidin tak boleh. Sampailah masa tu depa lantik presiden nama Babrak Kamal. Pun digulingkan, orang mujahidin bangkit. Saya tak pasti Babrak Kamal ni mati kena bunuh ke atau tidak, tapi dia jatuh. Lepas tu yang paling aman sekali tahun 86. Bukanlah paling aman. 86 ni agak slow sikit. Bila mana tahun 86 Najib naik. Akhirnya Najib kena naik. Bila bosku naik barulah okey sikit. Aduh, aku banyak orang politik macam ni, minta maaf. Saya tak bagi faham. Tahun 1986 dilantiklah Muhammad Najibullah. Muhammad Najibullah ini dia adalah presiden, tetapi dia presiden yang dilantik juga oleh di belakangnya ada Rusia ni, senang abang. Tetapi Muhammad Najibullah ni dialah yang paling slow sekali, sebab Muhammad Najibullah ni dia macam DJ Hisham. Sebagai senang faham. Sebab apa? Dia bekas ketua polis. Dia bukan orang politik. Okay? Dia bukan orang politik, dia ketua polis. Lepas tu bila nampak orang politik pelan-pelan mengarut, maka Rusia ambil lah penjawat awam, iaitu Muhammad Najibullah ini bekas ketua polis ni, naiklah jadi presiden Afghanistan tahun bila? 1986. Nampak tak? Bila geng-geng DG, geng-geng penjawat awam ni, ketua pengarah ni yang naik, so dia reda sikit ketegangan politik tu, sebab yang dilantik tu bukan dalam kalangan Parti Bersatu ke, UMNO ke, PKR ke, DAP ke, PAS ke, bukan. Dia pergi lantik ketua pengarah. Macam tu. So, siapa orang tu? Najibullah. Okay, Najibullah. Muhammad Najibullah naik dalam tahun 1986. Dia bekas ketua polis. Dia penjawat awam. Dia bukan orang politik. Tapi yes lah, yang lantik itu saki-baki politik Rusia lah juga. Bukan kata dia ni betul-betul neutral. Tetapi setidak-tidaknya dia taklah keras sangat. Contoh katakanlah, sekarang Menteri Agama Dr. Zulkifli Al-Bakri naik sebagai Menteri Agama. Dia bukan daripada mana-mana parti. Tetapi orang still kata dia ada PN. Sedangkan dia neutral. Macam tu lah. Najibullah ni dilantik daripada geng-geng Rusia ni, komunis ni. Tetapi dia ni sebenarnya main daripada penjawat awam. So bila dia naik tu 1986, barulah reda sikit. Okay? Barulah reda sikit. Maka Rusia masa tu tengah mengalami krisis. Sebab apa? Duit Soviet masa tu dah tengah mengalami krisis. Duit dah habis berlambak dah. Tapi mujahidin tak selesai-selesai juga, tak mati-mati juga. Lepas bom hidup balik, lepas bom hidup balik, lepas bom hidup balik. Nah, abang kata hebatnya mujahidin tu bukan hidup balik, tapi ramainya depa dan tak takut mati. So reda, tetapi geng mujahidin still tak puas hati. Nampak? Itu yang Amerika buat, tuan-tuan tengok. Sebab geng mujahidin dia bukan terdiri daripada Pashto semata-mata, dia terdiri daripada apa? Tajir, daripada semua ni ramai. Okay? Macam-macam pemahaman fikrah tu ada. Jadi mereka tak puas hati juga. Tapi masa tu kendor lah sikit. Jadi Rusia pun tengok dah agak kendor, mujahidin pun dah tak serang sangat. Rusia pun banyak lagi masalah keuangan. Maka mereka pun mula menyusun kerangka strategi untuk nak withdraw dia punya army. Tu ya. Nak tarik balik dia punya askar dia balik Rusia. Tahun bila ni? Tahun 89. Teruk. Dia bermula tahun 88. Tahun 89 yang terakhir sekali tentera Rusia keluar daripada bumi Afghanistan. Keluar dalam keadaan terhina lah, bermaksud tak dapat apa juga. Mujahidin still tak lenyap juga, duk ada situ lah. Okay. Lepas tu tuan-tuan, bila Rusia dah balik tahun 89, selepas 10 tahun, pemerintahan masa tu Najibullah lagi. Tapi yalah, bila Rusia dah balik, belakang Najibullah dah tak ada abang besar. Mujahidin ni di belakang dia, Amerika tak tinggal lagi, CIA tak tinggal lagi. Okay. Maka mereka ni duk pam-pam dana untuk lawan fight, bergaduh apa semua ni. Mereka nak perjuangkan law ni, hampa geng-geng Parti Demokratik Rakyat tu suruh sembang kemah.
Mujahidin ramai lah ni. Di belakang kami ada rakyat. Anak Cina anak saya, anak India anak saya. Bakat bangkit geng Mujahidin ni. Maka dia berkata kami takkan redha selagi mana wakil kami tak jadi presiden. Lah ni geng-geng komunis hampa tutup buang, hampa turun buang. Kena ada wakil Mujahidin. Lepas tu biasalah golongan agama akan menggunakan laras agama mengatakan kami nak jaga agama sebenarnya. Komunis ni tak percaya agama. Macam itulah geng agama akan cakap laras agama. Geng politik akan cakap laras politik. Dia akan mengatakan geng-geng rejim komunis ini rasuah dan sebagainya. Itulah politik dunia tuan-tuan. Okey. Maka jatuhlah pemerintah terakhir yang dilantik oleh rejim komunis ini ialah Muhammad Najibullah. Okey. Pada tahun 1993 naiklah presiden pertama daripada kalangan orang Mujahidin ini, iaitu Burhanuddin Rabbani tahun 1993. Bila naik Burhanuddin Rabbani pun mereka tak puas hati juga. Sedangkan Burhanuddin Rabbani ni geng mereka. Senang abang, Burhanuddin Rabbani ni macam siapa? Macam Muhyiddin Yassin. Sebab Burhanuddin Rabbani ni dia bukan pasto, dia apa? Tajir ke tijir ejaan dia. Tajir kot. Saya sebut tajir lah, mungkin saya silap istilah dia, tetapi tuan-tuan faham maksud saya. Okey. Dia bukan pasto, dia tajir. Tajir ni bukan dominan, dia cuma kerusi kecil, dia suku tak ramai. Yang paling ramai pasto. Pasto ni UMNO. So dia tak puas hati lah. Kami yang majoriti, kerusi kami banyak, tiba-tiba Abah pinai. Faham maksud saya? Ni saya bagi mudah ni. So Burhanuddin Rabbani ni siapa? Muhyiddin Yassin. Abah. Macam tu. Sekali lagi geng Mujahidin tak puas hati. So Mujahidin ni macam Perikatan Nasional jugalah. Dia bergabung tapi dia banyak ideologi. Sama. Sebab dalam dia ada geng-geng agama yang katakan kami lawan dengan Parti Demokratik Rakyat ni bukan sebab apa? Sebab mereka ni komunis. Komunis tak percaya Tuhan, tuan-tuan. Geng agama pun ada. Geng politik pun ada. Geng nasionalis pun ada. Atas jenama Mujahidin. Macam tu. Jadi, bila tak apalah lawan kukit tahun 93, naiklah apa nak wakil Mujahidin kan. Okey, naik. Tapi dia lantik Burhanuddin Rabbani. Dia lantik Rabbani. Sedangkan dia tak minat Rabbani, dia nak Kumpulan Raihan. Macam tu lah maksudnya. Tapi susah yang rejim macam tu. Burhanuddin Rabbani ni suku Tajik. Tapi yang dominan dalam Mujahidin itu suku Pashto. Jadi mereka tak mau. Jadi yang lawan dengan Burhanuddin Rabbani ni bukan geng-geng komunis dah. Geng-geng mereka sendiri. Seperti mana UMNO duk lawan dengan Bersatu sekarang. Macam tu lah. Okay, saya tak anti UMNO ni. Saya nak bagi contoh. Jadi bagi senang faham ni. So siapa Burhanuddin Rabbani? Muhyiddin Yassin. Jadi tak cukup majoriti lah. Bergaduh pula. Saya nak beritahu tuan-tuan, siapa Taliban tu dalam istilah analogi saya ni? Okey. Ustaz, kalau Burhanuddin Rabbani tu Muhyiddin Yassin, Pashto tu UMNO, apa ni? Hak tadi tu Abang Non, Hafizullah Amin itu Azmi Ali, siapa Taliban? Betul ya? Tuan-tuan akan tanya soalan macam tu. Baik. So depa nak UMNO ni, bergaduh. Tahun 1994, Mullah Omar. Ini 1994 barulah Taliban ini naik. Baru dijenamakan sebagai Taliban. Taliban ni bahasa Arab tulab, jamak taksir kepada pelajar. Tapi dalam bahasa Pashto Taliban, para pelajar lah, para santri. Okey. Out of kekacauan itu, orang Mujahidin ni bergaduh, berebut kukit. Tiba-tiba Taliban keluar tahun 1994, mereka menyelesaikan isu. Ada satu pencolekan berlaku dekat Kandahar, tak silap saya. Tapi saya tak ingat, tapi Taliban ni berjaya menyelamatkan ada gadis ke siapa dicolek, maka dia menyelamatkan, kemudian dia bangkit dengan isu kami tak mau berpolitik, kami tak mau peduli babak ras, kami tak mau pedulilah orang nak berebut kerusi ke apa pelawak, kami tak mau, kami nak berjuang untuk agama, untuk negara, untuk bangsa. Siapa dia ni? Sultan Melaka ataupun Langkah Sukar tu. Faham tak? Faham tak? Tapi Sultan Melaka tu, bukan Sultan Melaka hak dulu ni. Sultan Melaka tu ataupun Raja Langkah Sukar tu. Itulah Taliban. Mana dia datang dia kata, aku tak mau peduli hampa nak bergaduh, hampa nak berebut kerusi ke, hampa nak rasuah ke, hampa nak apa ke. Aku nak jaga negara aku elok. Itu antara yang awal yang Taliban bawa.
Aku nak jaga negara elok, aku nak bersihkan daripada rasuah, aku nak bersihkan daripada korup, aku nak bersihkan daripada bergaduh. Hizbut Tahrir ikutlah. Saya abang macam Sultan Melaka macam tu lah kan. Maksudnya orang yang bukan daripada, sebenarnya Taliban ni main daripada Mujahidin tu juga. Okey. Macam tu juga. Ataupun kalau kita kata PAS, mungkin PAS keluar daripada PN, so dia bangkit seorang-seorang. Macam tu. Macam tu pun boleh juga. Katalah PAS dah jemu dah tengok UMNO bergaduh, bersatu bergaduh, warisan bergaduh. Lalah PAS keluar daripada PN, PAS tak masuk PH, PAS seorang-seorang naik. Lepas tu PAS ada satu benda yang dia buat yang menyebabkan seluruh rakyat Malaysia suka dekat dia. Macam tu. Okay, senang. Kita kata PAS lah. Taliban tu PAS. Tapi dengan syarat PAS kena keluar PN. Maksudnya, bukanlah syarat. Maksudnya, Taliban ni out of, dia daripada grup Mujahidin. Tapi dia keluar, bangkit seorang-seorang. Dia kata, apa nak bergaduh, nak berbobot. Sudah lah. Ni aku nak berjuang untuk rakyat. So, dia bukan mesej nak kerusi masa tu tahun 94. Mesej dia cuma nak menyelamatkan akidah orang, nak sebarkan dakwah, nak cuci kerajaan, semua tu. Maka, dia ada satu kes tu, saya tak ingat detail tapi saya pernah baca dulu yang dia selamatkan kes penculikan di sepadan Afghanistan tu. Itu yang menyebabkan seluruh rakyat Afghanistan nama Taliban naik. Contoh bila PAS keluar daripada PN, tiba-tiba PAS lawan kes Adib sampai menang. Tiba-tiba satu Malaysia sayang kat PAS. Macam tu lah. Itu contoh macam tu lah. Okay. Orang yang berparti ni minta maaf lah saya gunakan nama-nama parti anda ni sebab saya nak bagi mudah faham. Orang Malaysia ni bagi contoh parti dia senang faham. Lepas tu, bila dia naik 94, masa tu Mullah Omar. Maka rakyat sayang. Okay. Lepas tu tahun 96, dia membina kerajaan Taliban. Okay. 3 negara pertama yang iktiraf kerajaan Taliban ini adalah kerajaan negara yang sama yang support Mujahidin dulu. Sebab tu saya kata, Taliban ini part of Mujahidin. Sebab tu, the same 3 countries who supported mereka masa early stage, same 3 countries yang support iktiraf Taliban masa memiliki kerajaan tu 1996. Saudi, Pakistan, Emirat Arab Bersatu. Okay, bila Taliban betul-betul naik secara rasmi tu 96, barulah watak mereka berubah. Mereka jadi strict. Agenda yang saya kata tadi, gerakan Wahhabism tu. Okay, yang sangat strict. Okay, kalau tuan baca sejarah Wahhabism, tuan akan faham lah. So, dia sangat strict. Perempuan kena tutup semua. Nak pergi sekolah pun tak boleh. Kena umur 10 pun tak boleh pergi lagi kan. Lelaki kena wajib simpan janggut, buang misai. Wajib tau. Jenuh pergi cari minyak bon. Lepas tu, apa nama ni... muzik tak boleh, TV tak boleh, sangat strict. Okay. Maka rakyat makin lama makin takut. Okay, setakat tu clear. Lepas tu berlakulah isu serangan 11 September. Orang Amerika pun katalah kaji. Oh, rupanya Al-Qaeda buat. Al-Qaeda ni adalah pertubuhan, alhamdulillah. Yang daripada Osama bin Laden tu ada di Afghanistan. Memang Taliban lindungi dia. Maka Amerika minta kepada Taliban elok buat mai Osama bin Laden. Okay. Osama bin Laden ni dia Al-Qaeda yang dilindungi oleh kerajaan Taliban di Afghanistan masa tu. Maka Taliban kata no way lah. Dia dah support kami banyak sebab Osama dah jutawan. Dia banyak support kami. So kami takkan bagi. Maka Amerika turun tahun 2001 untuk fight. 20 tahun sesudah itu, sekarang tahun 2021, Amerika masih belum menang. Meskipun mereka dah dapat Afghanistan. Tapi belum menang. So, sampai satu tahap, Amerika sekadar mengulang sejarah Soviet. Iaitu setelah 10 tahun, 20 tahun, mereka akan pulang sia-sia. Penat sahaja. Mujahidin tidak juga tamat. Bahkan perjanjian yang dibuat tahun lepas, tahun 2020, perjanjian sebelum Amerika pull out dia army, sebelum Amerika tarik balik tentera, tidak? Perjanjian itu dibuat antara siapa? Bukan antara Amerika dan pemerintah Afghanistan tu ya. Yang perjanjian itu dibuat di Dubai kan? Perjanjian itu dibuat antara wakil Taliban dengan Amerika Syarikat. Nampak kat situ? Maknanya pemerintah Afghanistan macam tak ada apa. Ashraf Ghani macam tak ada apa. Perjanjian di Dubai tu bulan Februari tu lepas tu dibuat tu antara Amerika dengan Taliban. Maka Amerika kata kat Taliban, jangan fund teroris, jangan ganah apa semua, biasalah Amerika ni. Kami akan balik. Maka Taliban kata okey, hampa balik.
kami okey. Maka Amerika pun start nak buat balik tentera dah. Sebenarnya plan asal dia nak buat balik pada 11 September tahun 2021. Tetapi bila John Biden ni naik awal, dia tarik awal. Tapi sebenarnya bukan sebab John Biden naik awal. Saya nampak, ini perkiraan saya, mungkin saya salah. Sekarang ni tengah tegang dekat Laut Cina Selatan. So China punya geng ramai dah kat Laut Cina Selatan. So Amerika punya geng kena backup banyak untuk nak mengimbangi kekuatan China. So itu perang psikologi yang sedang berlaku di Laut Cina Selatan. Saya fikir mungkin sebab trup Amerika paling banyak dekat Afghanistan lah. Jadi nak bawa balik semua tu, mungkin bukan bawa balik saja, nak bawa ke sana. Mungkin lah. Selagi kalau tak bawa, saya salah pula. Saya kata mungkin. Sebab sekarang ni, tuan-tuan, perang ni dia sedang berubah-ubah tempat. Okay. Pentas peperangan ini sedang berubah-ubah. Dulunya di Vietnam. Vietnam itu pertempuran proksi antara Rusia dan Amerika. Lepas tu di Afghanistan pun sama. Perang proksi antara Amerika dan Rusia. Lepas tu di mana? Di Syria pun sama. Perang proksi antara Amerika dan Rusia. Blok Timur lawan Blok Barat. Saya khawatir penarikan tentera daripada Afghanistan ini bukan satu rahmat. Sebaliknya musibah kepada kita, iaitu mungkin bakal terjadi perang proksi di wilayah Laut Cina Selatan. Yang tu yang saya punya concern. Mungkin saya salah. Tetapi kalau kita mengkaji geopolitik yang panjang, kita takut wilayah ini akan kembali diusik. Yes, China, tapi China blok Rusia. Dia pertempuran blok Timur lawan blok Barat. Itu bahasa mudah dia. Presiden Ashraf Ghani tu dah lari dah. Okay. Doha, Doha, minta maaf, Doha. Jadi kalau orang tanya Afghanistan sekarang ni Taliban macam mana, adakah dia tentera Mahdi ke, adakah dia, saya tak berani kata. Saya cuma berani ulah di sudut geopolitik dan sejarah sahaja. Itu cerita dia. Tapi kok mana pun kita doa banyak-banyak kepada Allah. Jangan bergaduh sangat. Sembahyang jangan tinggal. Okay, baca Quran hari-hari. Jangan lepas walaupun satu ayat. InsyaAllah Tuhan jaga kita. Kita tak perlu bergaduh. Kita tak perlu nak terburu-buru emosi. Tak perlu nak marah-marah. Tak perlu nak, kan, insyaAllah. Mungkin Malaysia tak terjejas secara rasmi, secara directly. Mungkin kalau terjejas pun sabar. Mungkin lah kalau berlaku. Tapi saya fikir dalam zaman moden ini, dia tak semudah itu. Saya fikir dia sekadar psikologi. China punya angkatan ramai tahun ni. Amerika hantar ramai. Nak lawan macam kucing. Macam tu ya. Okay. Saya fikir modern warfare dia tak berlaku macam perang dulu. Dia mungkin lebih kepada teknologi, dia mungkin lebih pada serangan internet, kepada hack sistem macam tu. Tapi senjata-senjata ni, kapal-kapal, aircraft carrier semua ni mungkin sebagai psycho. Okay? Macam perang era klasik dulu. Setiap tentera daripada setiap negara macam Sparta, Athens semua tu, mereka bila perang, ataupun zaman Rasulullah sendiri pun, zaman-zaman klasik bila perang, mereka akan bawa kelengkapan, bawa harta, kan, ingat tak? Kalau kita baca sejarah perang klasik, empayat-empayat lama akan bawa harta bila perang. Sebab sebagai motivasi untuk mereka. Sebab tu bila kalah, ada harta rampasan perang, ghanimah, iaitu harta-harta yang dibawa ke medan perang tu. So saya fikir dalam modern warfare ni, mungkin segala senjata yang banyak-banyak tu mungkin sekadar macam kembali kepada zaman klasik, iaitu sebagai motivasi. Kita ada senjata banyak ni. Dia tak sesimpel itu nak dilepaskan ke negara-negara bertamadun sekarang. Dia tak semudah itu. Tapi kalau perang modern warfare yang bersifat serangan sistem, serangan teknologi, serangan halus macam virus ke apakah, itu tak mustahil. Okay, itu tak mustahil. Saya fikir modern warfare ni dia bersifat begitu. Seperti mana saya selalu sebutkan, kemungkinan besar saya salah. Kalau untuk adik-adik dalam ni yang ada tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3 yang tak faham lagi, Taliban ni betul-betul dia ni macam mana, baik ke jahat. Okey, balik tengok Avenger tajuk Age of Ultron. Taliban ni dia ialah vision tu. Kalau Avenger tu Amerika, Ultron tu Rusia, Taliban ni vision. Dia hasil di antara keduanya. Apa yang membentuk pemikiran Taliban jadi macam sekarang? Kerana tekanan oleh Rusia dan latihan oleh Amerika dan apa yang ditanggung keperitan di tanah air dia, maka menerbitkan vision. Vision itulah Taliban. Itu cerita dia.
Itulah jatuh kapal terbang, lari ramai-ramai tu saya tak berani kata lagi. Saya pilih untuk tak berani cakap. Saya takut saya salah. Kenapa rakyat Malaysia lari ramai-ramai? Saya takut itu yang dipropagandakan oleh media ataupun itu adalah saya tak berani komen lagi. Saya punya perangai, benda yang masih lagi baru dan fresh, saya takut nak komen lagi saya silap. Sebab saya tak duduk di situ. Saya tak tahu. Yang saya berani cakap malam ni sampai sejam ni adalah benda yang lama kan. 73, 78, 79, 89. Hak baru-baru ni saya takut. Saya silap. Saya minta maaf. Kalau orang lain yang berani cakap lah. Saya tak berani. Ketua Taliban nama apa? Sekarang nama dia Hibatullah tu. Hibatullah. Sebelum itu apa? Mansur ke apa? Sebelum tu adalah Mullah Omar lah. Presiden Malaysia hari tu kena kau. Dia takut lah. Dan dia memang bukan presiden yang baik lah. Kenapa dia lari kan? Sebab dia adalah presiden tajaan Amerika. Okay. Ashraf Ghani ni presiden tajaan Amerika. Kalau dulu tu yang kita sebut pasal Barack Kamal apa semua tu, okay, adalah presiden Najibullah semua tu presiden tajaan Rusia. Benda yang sama berulang. Taliban yang sekarang ini ialah Taliban yang rebranding bermula tahun 2006. Depa lebih slow. Taliban era awal tahun 96, Syiah jangan mimpi nak bertapak di Afghanistan. Lunyai depa buat. Tapi Taliban yang sekarang dia lunak. Syiah boleh bersuara sikit-sikit. Taliban sekarang, Taliban versi rebranding. Dia lebih lunak. Sebab tu saya tak faham kenapa ada orang lari. Adakah itu propaganda? Saya tak faham. Sebab Taliban yang sekarang lebih lunak berbanding Taliban yang era first. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum.